kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Pagi ini kita sambung kuliah duha kita muka surat 532. Kitab Qalbun Salim 532. Jadi sebelum tu saya nak betulkan minggu lepas kita duk keliru-keliru kan, terlupa kan nama atuk Nabi dengan bapa saudara Nabi ni. Nama atuk Nabi Abdul Muttalib, atuk dia pak saudara dia Abu Talib tu lah kan. Abu Talib pak saudara Abdul Muttalib, atuk Abdul tu atuk. Okey. 32. Sebelum tu kita tengok yang atas tu. Man lam yarda bi qada'i fa qadari falyaltamis rabban ghairi. Siapa yang tidak redha dengan ketetapan, dengan hukum hakam Allah tetapkan dan takdirku, siapa tak puas hati dengan hukum hakam Allah yang Allah tetapkan, ataupun dia tak puas hati, tak redha dengan takdir Allah Ta'ala, pergi cari Tuhan yang lain. Ada ke? Tak ada. Tak ada Tuhan yang lain. Jadi kenalah redha dengan ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak ada ni, selalu ada mic tadi. Saya minta maaf, saya nak kena balik awal nak jadi saksi. Okey, kita tengok faedah kemuliaan makam redha. Makam redha. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain. Amin. Faedah kemuliaan makam redha. Makam redha lebih mulia dan lebih tinggi daripada makam sabar. Redha ni dia punya makam redha lebih tinggi daripada makam sabar. Kerana redha merupakan pasrah, jiwa yang akan bawa ahli ma'rifah yang kenal Allah untuk mencintai segala sesuatu yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala walaupun ia berbentuk musibah. Walaupun bentuk musibah, walaupun dia berbentuk musibah, tapi bila orang mencapai tahap redha ni, dia tak kira. Dia pasrah, dia redha dengan apa sahaja ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia melihat semua itu sebagai kebaikan dan rahmat. Dia akan menerimanya dengan rela sebagai satu kurniaan dan keberkatan. Ini kurniaan daripada Allah. Dia nampak yang bagi itu adalah Allah. Kenapa dia kenal Allah? Cinta daripada Allah, apa saja yang Allah Ta'ala bagi, sama ada musibah, dia akan terima. Dia nampak benda tu ada kebaikan. Suatu tu kebaikan. Mustahil Allah Ta'ala bagi keburukan kat dia. Ketika Sayyidina Bilal dalam keadaan sakaratul maut, dia berkata, wa farhahu ghadan alqa al-ahibbata Muhammadan wa hizbahu. Aku sangat bahagia esok aku akan bertemu dengan orang yang aku cintai, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat baginda. Sayyidina Bilal bin Rabah bila dah meninggal, dia rasa bahagia sebab apa? Sebab dia akan bertemu dengan baginda Nabi dan sahabat-sahabatnya, sahabat-sahabat dia di alam lain. Kerana apa? Kerana roh orang meninggal ni dia akan ditempatkan satu perkampungan. Dalam kitab Sirus Salikin, Imam Ghazali menceritakan dalam kitab Syekh Abdul Samad Al-Palembang, cerita dalam tu, dia kata roh ni, kematian ni, menulis cerita bab kematian. Dia kata kematian ni bukanlah mati semata-mata. Kematian ni sebenarnya berpisah roh daripada jasad je. Jasad kena tanam, roh ni dia tak mati. Kalau kita belajar tauhid, antara perkara makhluk yang Allah Ta'ala jadikan, bila Allah Ta'ala jadikan, dia tak binasa. Apa dia? Roh. Antaranya lah roh. Allah Ta'ala jadikan roh. Roh ni tak binasa. Dengan izin Allah, roh ni tidak binasa.
Jadi yang mati, yang kita kata mati tu, hakikat mati sebenarnya bukan yang mati habis mati, tak. Mati ni hanya berpisah roh daripada jasad. Macam kita sekarang ada roh, jasad ada, roh ada. Bolehlah kita bergerak sampai masa roh ni akan dipisah. Jadi nak pisah roh daripada jasad ni, itu yang ngeri. Roh ni kan dah duduk, dah melekat dekat kita ni, nak dipisah roh daripada jasad tu yang ngeri. Tu kata sakaratul maut tu. Jadi kita nampak orang meninggal ni mudah, meninggal kan mudah, kita nampak mudah, tapi yang menghadapinya, kalau kesakitan tu, Nabi kata kesakitan kematian tu, Nabi kata kalau boleh biarlah segala kematian, kesakitan tu biarlah dihimpunkan kepada baginda Nabi SAW. Supaya apa? Supaya kita umat-umat Nabi tak merasa sakit. Macam tu sekali Nabi sayang dekat kita ni. Nabi sayang kat kita ni bukan atas dunia saja, sampai akhirat Nabi sayang kita. Nabi cari kita nak bagi syafaat. Jadi kita ni masa hidup ni ada peluang untuk kita masuk syurga. Masa kita hidup ni dengan dua cara. Pertama dengan kita bertaubat satu sebelum mati tu. Yang kedua dengan amal yang kita buat, amal baik itu. Kita buat amal baik, maka dosa-dosa yang kita buat tu terhapus. Tapi dosa kecil lah. Dosa kecil yang kita buat dengan amal baik, dosa-dosa kecil itu terhapus. Kemudian dengan taubat. Mudah-mudahan kita sentiasa dalam keadaan taubat. Guru saya cakap apa? Kalau kita ni masih lagi ada buat dosa, teruskan istighfar, teruskan bertaubat, teruskan istighfar sampai teruskan istighfar sampailah kita rasa sampailah kita tinggalkan apa yang kita tinggal apa yang kita dah buat, dosa-dosa yang kita buat. Selagi itu tak istighfar, jangan putus asa. Kemudian bila kita dah mati, apa lagi peluang kita? Masih hidup ada dua peluang. Kita taubat dengan kita melakukan amal. Ini peluang untuk kita masuk syurga. Bila kita mati habis dah peluang itu. Tapi ada lagi dua peluang. Iaitu pertama dengan mendapat syafaat daripada Nabi SAW. Itu syafaat Nabi. Syafaatul azmah, syafaat Nabi, syafaat paling besar sekali. Iaitu Nabi keluarkan umat daripada neraka, masukkan ke dalam syurga. Jadi itu peluang kita untuk masuk syurga. Bila dah mati ada lagi peluang dengan syafaat Nabi. Yang kedua dengan rahmat Allah. Ada satu lagi peluang kita, iaitu dengan apa? Dengan dimasukkan ke dalam api neraka beribu-ribu tahun, tak berapa lama digendam dalam neraka tu, sampailah habis dosa-dosa kita, barulah dimasukkan ke dalam syurga. Jadi peluang kita nak masuk syurga tu dengan cara macam tu. Sama ada taubat dengan amal baik, habis masa itu dah hidup. Masa dah mati, dekat akhirat nanti dengan syafaat Nabi SAW, dengan rahmat Allah. Dan cara yang terakhir sekali nak masuk syurga, kita kena seksa dulu dalam api neraka. Tak lama pun, 100,000 tahun ke 700,000 tahun ke. Tapi tak naklah, takut kan, kita tak ngeri kan. Jadi biarlah masa kita hidup ni ada peluang. Sebab kita masih hidup, kita tak ada cerita yang last tu kan. Sebab kita masih hidup, kita ada dua peluang, iaitu sentiasa bertaubat, dan yang kedua buat amal-amal baik. Jangan kata tak ada apa yang last pun tak apa lah. Apa dia yang last tu? Kena seksa dulu. Dah hitam legam, dah habis, dah hancur apa semua, barulah dimasukkan dalam satu sungai hayat nama sungai tu. Kemudian barulah bersih balik, baru masuk dalam syurga. Orang lain semua dah happy-happy, masuk macam banduan keluar dan penjara. Jadi makam redha dengan makam sabar ni, makam redha lagi tinggi ya. Ketika Sayyidina Bilal nak meninggal tu, dia bahagia. Sebab apa? Dia dapat bertemu dengan kekasih dia, iaitu Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Jadi dalam kitab Sirrus Salikin sebut, bila kita mati tu hanya berpisah roh daripada
Jasad. Yang kita tengok tu jasad. Roh, roh ni dia akan dia ada kat situ. Dia perhati je. Dia tahu siapa yang datang ziarah dia. Dia tahu siapa datang ziarah dia. Dia tahu siapa yang mandikan dia. Dia malu kalau orang tengok dia mandi. Macam orang hidup juga. Memang saya nak mandi, saya tengok. Malu. Sebab tu bila nak menguruskan jenazah ni, tutup. Mana ada orang ni buat lembut-lembut. Malu dia. Jadi, dia tahu siapa yang semayangkan dia. Semua dia tahu. Lepas tu, nanti roh ni, tapi dia dah terpisah. Roh ni akan dibawa balik ke perkampungan roh. Roh ni ada perkampungan dia. Sama ada perkampungan orang-orang soleh atau perkampungan orang-orang yang kena seksa. Jadi bila balik ke kampung tu, itu yang bila roh ni sampai ke perkampungan orang-orang yang soleh ni tadi, mereka macam balik kampung. Kita ni pernah berada di alam roh. Kita ni dulu kan, sebelum kita berada dalam alam rahim, alam dunia ni, kita dulu pernah berada satu alam yang mana kita pernah dihimpunkan kan, pernah bersaksi di hadapan Allah SWT. Alastu rabbukum qalu bala syahidna. Tidakkah aku ni Tuhan kau? Maka kita bersaksi di hadapan Allah SWT, bahkan engkau lah Tuhan kah? Kita bersaksi dah. Sebab tu anak orang kafir, anak orang kafir ni dia meninggal masa kecil, dia tak kena seksa, dia masuk syurga juga. Sebab apa? Penyaksian yang pertama dulu dia ambil kira. Bila dah balik barulah dia akan dikena itulah, seksa ke apa kan, Islam ke kafir ke. Anak orang kafir. Semua manusia dihimpunkan di satu Wadi Nu'man, nama tempat tu Wadi Nu'man, kemudian bersaksi. Tapi masa tu halus-halus, kecil-kecil macam semut semua himpun kan, bersaksi daripada Allah SWT. Kemudian kita dah dalam penyaksian yang pertama tu kita dah bersaksi. Kemudian barulah dimasukkan dalam sulbi kan, sulbi. Lepas tu berpindah sampailah kita ni sulbi mak ayah kita, sulbi ayah kita, maka lahir kita kan. Jadi sampai masa nanti kita akan balik ke alam tu balik, balik ke perkampungan roh balik. Jadi bila kita balik tu, malaikat bawa roh ni, orang yang dah meninggal awal ni, mereka tengok. Sebab tu orang yang kita kata, ya Allah tempatkanlah roh ibu dan ayah sama orang soleh kan, mereka duduk dalam perkampungan tu happy je. Lepas tu bila ada satu orang baru masuk, baru meninggal kan, jadi mereka ni akan berkerumun ni. Mereka akan berkerumun, bertanya macam-macam. Dia tanya tentang macam mana saya punya anak saya, rumah saya. Lepas tu dia akan tanya kawan-kawan dia, itu siapa tu, Haji tu ada lagi tak? Dia ini saya baca dalam kitab tu, dia sebut macam ni. Bila naik roh tu, orang yang dah meninggal lama ni, dia akan masing-masing datang tanya macam orang berbalik kampung. Kau lama kau tak ni apa semua, gimana apa semua kan. Jadi ada di kalangan mereka dia kata, nanti dulu, dia baru letih, sakit kematian tu belum habis lagi, nanti dulu, relax dulu. Tu dah lama tu baru tanya macam mana. Sehingga kan ada tanya kawan dia macam mana, dia kata kawan, siapa dia? Haji tu lah yang makin buka kedai canai tu. Dia dah meninggal. Lepas tu di kalangan mereka, di kawan-kawan dia yang tanya ni tadi, dah meninggal. Dia saling berpandang sesama mereka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia faham dah meninggal, tapi kenapa tak ada kat sini? Mereka faham. Kerana apa? Mereka sudah berada di satu perkampungan yang lain bersama dengan Qarun, bersama dengan Haman, bersama dengan orang-orang yang kena seksa. Itu dia. Jadi kalau sebab tu Sayyidina Bilal bila sakaratul maut dia bahagia dia, sebab dia akan bertemu dengan baginda Nabi SAW di satu alam yang lain.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahawa orang yang redha terhadap ketetapan Allah SWT adalah orang yang paling kaya. Kerana dia adalah orang yang paling merasakan kebahagiaan dan ketenteraman serta paling jauh daripada kesedihan. Sebab tu Nabi kata orang kaya ni siapa orang kaya? Kalau kita orang kaya, orang yang banyak duit, banyak harta, orang kaya kan? Tak, Nabi kata orang yang kaya ni ialah orang yang dia merasa cukup dengan apa yang dia ada. Dia rasa cukup. Siapa dia orang miskin? Orang miskin ni orang yang sentiasa rasa tak cukup dengan apa yang dia ada. Sebab apa? Dia tak cukup. Jiwa dia akan rasa tak cukup, tak cukup, tak cukup. Cuba kalau kita ni jenis orang yang cukup, redha je, orang yang rasa cukup dengan apa yang cukup lah, apa yang ada, dia akan bahagia. Sebab hati dia akan tenang. Orang kaya. Cuba kita dah macam-macam semua dah ada dah. Tapi rasa tak puas lagi. Tak puas lagi. Memang miskin. Jiwa miskin. Sebab orang yang dia rasa cukup dengan apa yang dia ada, dia redha, dia akan bahagia, tenteram, paling jauh daripada kesedihan. Dia tak sedih, dia tak marah dan dia tak gelisah. Kekayaan bukanlah kerana mempunyai banyak harta, tetapi kaya hati dengan iman dan redha. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, ittaqil maharima takun a'badan nas warda bima qasamallahu laka takun aghnan nas wa ahsin ila jarika takun mu'minan wa ahib balin nas ma tuhibbu li nafsika takun musliman wala tuksirid dhahika fa inna kathrata dhahiki tumitul qalba. Jagalah diri daripada perkara yang haram, nescaya kamu akan menjadi manusia yang paling menghambakan diri. Jaga diri daripada melakukan perkara yang haram. Perkara yang haram ni perkara yang kalau kita buat berdosa, kalau kita tinggalkan dapat pahala. Redha dengan apa telah Allah bagikan kepadamu. Redha. Bagi banyak pun syukur, bagi sikit redha. Nescaya kamu akan menjadi manusia yang paling kaya. Berbuat ihsanlah kepada tetangga, buat baik dengan tetangga. Dalam bab buat baik dengan jiran. Jiran ni Nabi kata ada 3 hak. Jiran ni kita ada 3 hak. Pertama hak, kalau kita berjiran dengan jiran orang yang kafir, dia tetap ada hak sebagai seorang jiran, kena jaga. Yang kedua, kalau kita berjiran dengan jiran kita tu orang Islam, dia bukan saudara kita tapi dia Islam, maka kita kena jaga hak. Pertama hak sebagai orang Islam, yang kedua kena jaga hak sebagai seorang jiran. Yang ketiga, kalau kita berjiran dengan saudara kita, orang Rembau ni banyak berjiran dengan saudara, dia kena jaga 3 hak. Pertama hak sebagai jiran, hak sebagai sesama Islam, hak sebagai saudara. Dia kena jaga 3 hak. Tapi kalau berjiran dengan orang kafir, dia tetap ada hak sebagai jiran. Jadi Nabi kata buat ihsan, buat baik dengan jiran. Jangan gaduh-gaduh dengan jiran. Tak bertegur sapa. Nabi, malaikat Jibril pesan kepada Nabi tentang jiran ni, buat baik dengan jiran, jaga jiran ni, sampai sehingga kan Nabi menyangkakan bahawa jiran ni orang yang antara orang yang dapat pusaka. Tapi tak dapat lah pusaka. Cuma Jibril selalu ingatkan, buat baik dengan jiran, cerita tentang jiran ni, sampai kan Nabi menyangka, jiran ni kalau meninggal dapat tak pusaka? Tentu sekali. Tapi tak dapat. Jadi kamu akan menjadi orang yang tenteram. Cintailah manusia yang apa yang kamu cintai untuk dirimu. Nescaya kamu akan menjadi orang yang selamat. Apa yang kita suka, maka kita buat dengan orang lain macam tu juga. Kalau kita tak suka, jangan buat orang macam tu. Janganlah kamu banyak ketawa, kerana sungguhnya banyak ketawa akan mematikan hati. Jangan banyak ketawa, kan? Berdekah-dekah ketawa, menyebabkan hati itu jadi mati. Sekali-sekala boleh. Ni kalau sampai
Berdekah-dekah hari-hari, berdekah-dekah kan. Happy bawah nak, nampak? Redha dengan, kita naik ke atas balik kitab tu. Redha dengan qada bukanlah bererti tidak berasa sakit ketika terkena bala, terkena ujian. Redha dengan qada bukanlah sampai tak rasa sakit langsung, tak sampai tak nangis langsung, kan? Maknanya kita sebagai manusia biasalah, anak meninggal kita menangis. Yang terbaru ni saya tengok, oh kesian, ada yang budak sekolah tu kan, kena langgar tu, ayah dia dah meninggal, kena langgar. Lalah ayah dia pun sedih sangat, agaknya pengsan. Itu biasalah, bukanlah sampai anak meninggal pun senyum. Senyum pula anak meninggal. Tak ada perasaan sebab saya redha. Tak. Begitu juga meninggalkan usaha. Tak adalah sampai meninggalkan usaha. Kan sakit, dah kencing manis. Kena, doktor kata jangan makan benda-benda yang manis. Kalau boleh berubatlah, cari ubat. Saya tak nak ubat-ubat ni, saya tak mana, saya redha je. Salah. Kan? Berdoa sama juga, jangan sampai saya berdoa pun saya malas. Apa Allah Ta'ala bagi saya terima. Berdoa itu usaha kita. Maqam kita, maqam kena usaha, kena berdoa. Doa tu satu ibadat. Doa tu satu ibadat. Ad-du'a silahul mu'minin. Doa tu senjata orang mukmin. Hari ni orang pun dah lupa dah berdoa dengan Palestin. Dah lupa dah. Dah lupa dah. Isu Palestin pun dah makin hilang. Jadi meninggalkan usaha doa tu kena berterusan. Doa tu silahul mukminin, doa tu senjata orang mukmin. Kan? Kau dalam ramai-ramai ada yang makbul doa dia, kan. Jadi kita doalah untuk saudara kita. Saudara kita tu saudara se-Islam. Orang kafir buat teruk. Jadi doa ni, kita berdoa jangan kedekut doa kita. Tapi dalam doa yang kita baca dalam bahasa Arab tu kan, Allahumma firli, Allah selalu kita baca, imam baca Allahumma firli, ya Allah ampunkan dosaku, wali walidayya, kedua ibu bapaku, wali walidayya warhamhuma, rahmatilah kedua dia, ayah kita tu, kama rabbayani shaghira, sebagaimana dia kasihanilah mereka bagaimana mereka kasih kepada kita waktu kita kecil. Itu doa kita mak bapak kita. Kemudian sambung lagi, walil mu'minina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mana kita doa sekali tu, dalam doa kita tu, doa untuk diri kita, doa untuk ibu ayah kita, lintaskan sekali, niatkan sekali untuk mak ayah mentua kita sekali tu. Kemudian untuk orang Islam, lelaki ke perempuan ke yang masih hidup ke ataupun yang dah meninggal dunia. Jadi sebanyak mana bilangan orang yang kita doakan tu, sebanyak itulah pahala yang kita dapat. Sebab tu kalau kita doa, biarlah seluruh orang Islam, bukan sekadar yang hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Maknanya berapa banyak doa tu untuk kita doakan tadi, banyak itulah pahala kita dah. Jadi jangan kedekut doa ni kan. Kita kata tak nak lah, saya untuk mak ayah saya cukup lah. Tapi muslimat yang lain, pandai dia lah, dia ada anak-anak masing-masing. Kita doakan sekali. Yang meninggal ataupun yang masih hidup ataupun yang telah meninggal, ramai tu. Jadi sebanyak mana tu, banyak tu lah pahala kita dapat. Dan berubat. Orang yang redha ni dengan takdir, dia tak boleh tinggalkan ubat. Ubat ni sebagai usaha kita, kan. Tapi ubat pun kalau kalau sihat pun bukan ubat tu yang memberi bekas. Yang memberi bekas itu adalah Allah. Dan membiarkan mudarat terkena kepada diri kamu sendiri sedangkan kamu boleh mengelak. Jangan biarkan mudarat tu terkena. Kita boleh elak, kita elak.
Jangan biarkan mudarat. Dah benda tu jalan tu depan tu ada lubang, kita boleh elak lah, jangan kita saya redha lah. Redha mana boleh. Usaha tu kena ada. Jadi salah lah kalau kita kata saya tak kisah redha je. Nak sakit pun sakit lah. Nak berubat nanti hospital, saya tak nak, saya redha je. Jadi dia, awal-awal dia terangkan tu, redha dengan qada maknanya bukanlah bererti dia tak merasa sakit. Sakit, dia tak merasa sedih. Sedih. Lepas tu dia meninggalkan usaha untuk berubat. Tak, dia kena usaha. Dia kena berdoa. Kena berdoa. Jangan biarkan mudarat tu. Kena cari jalan. Dan usaha tu termasuk juga, kita berusaha tu termasuk juga ibadat kita usaha. Sebab syarak suruh kita berusaha. Faedah amalan ketika sakit. Dia bagi faedah amalan ketika sakit. Doa dibaca ketika sakit. La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu. La ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billah. Hadis mafhumnya, siapa baca seperti ini ketika sakit kemudian dia meninggal dunia, dia tidak akan dimakan oleh api neraka. Ini riwayat Tirmizi. Ini kena amal lah ni. Kan? Besar faedah dia ni. La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wa la syarikalah. La ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu. La ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billah. Mafhumnya, siapa yang membaca seperti itu ketika sakit kemudian dia meninggal dunia, dia tidak akan dimakan oleh api neraka. Amalan ketika sakit. Ini sakit bebel je. Dia mungut je. Sebaliknya Allah kemudian dia kata yang kedua, letakkan tangan kanan tempat yang sakit. Baca 7 kali. Bismillah. A'udzu bi izzatillahi wa qadratihi min syarri ma ajidu wa ahzaru. Dengan nama Allah aku berlindung dengan kemuliaan dan kekuasaannya daripada segala kejahatan yang aku jumpa dan aku bimbang. Ini amalan. Amalan lah. Amalan ketika sakit. Kita boleh beramal. Sebaliknya, Allah menyuruh kamu berdoa. Ini doa ni satu ibadat. Doa ni satu ibadat. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah perintahkan suruh kita ibadat. Allah perintah kita suruh berdoa. Jadi doa tu sendiri satu ibadah. Kisah sebab doa tidak dimakbulkan. Seorang bertanya kepada Ibrahim bin Adham, kita selalu berdoa, tapi kenapa doa kita tidak dimakbulkan oleh Allah SWT, sedangkan Allah SWT berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Doalah kepadaku, nescaya aku akan perkenankan bagi. Allah beri jaminan, doalah nescaya aku akan bagi. Tapi seseorang bertanya kepada Ibrahim bin Adham, satu orang yang sufi. Dalam kitab-kitab tasawuf banyaklah cerita tentang Ibrahim Adham ni. Orang yang hebat dalam bab beramal. Kenapa dia kata, kenapa doa kita tak dimakbulkan sedangkan Allah kata, doalah aku akan bagi. Ibrahim menjawab, sebab hati kamu semua telah mati. Orang itu bertanya, apakah yang membunuhnya? Ibrahim menjawab, ada 8 perkara yang membunuh hati. Pertama, kamu mengetahui hak-hak Allah tapi kamu tidak memenuhinya. Hak Allah tak tunaikan, sembahyang tidak, doa. Kedua, kamu baca Quran tapi tidak mengamalkan isi kandungan. Belajar Quran, baca Quran, tapi apa isi kandungan Al-Quran kamu tidak beramal. Quran kata ni haram, kamu melanggar. Tapi baca Quran, yang ni boleh, tak buat. Yang ni tak boleh, kamu buat. Wa yazubillah min zalik. Mudah-mudahan kita tak termasuklah di kalangan. Kita baca Quran, apa isi kandungan Quran tu kita amal, insya-Allah. Ketiga, kamu semua mengaku cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mengamalkan, kamu tak beramal. Mengaku cintakan Nabi. Dia kan ada tanda cinta kepada Nabi ni. Apa tanda dia? Iaitu kita menghidupkan sunnah
Nabi. Mengaku cinta Nabi tapi tak ikut sunnah Nabi. Apa sunnah Nabi? Berlambak-lambak. Dalam semayang itu pun berlambak-lambak. Banyak sangat sunnah-sunnah Nabi SAW. Dalam semayang je. Dalam semayang saja ada beratus-ratus sunnah Nabi. Apa dia? Contohnya macam ni. Macam kita nak semayang tu, okey. Allah, kita letak tangan kita ni menghadap kiblat. Sebab apa? Sebab sunnah Nabi. Kan? Ikut Nabi tu. Allahu Akbar. Lepas tu letak tangan kiri kat sini, tangan kanan kat sini. Sebab apa? Sebab mengikut sunnah ikut Nabi. Tapi kalau kita tangan macam ni boleh tak? Sah tak semayang? Sah. Tapi kenapa kita letak ni? Sebab kita ikut sunnah Nabi. Dia bukan kata setakat nak sah dia. Ni perbuatan tu mengikut sebagaimana Nabi SAW. Lepas tu Allahu Akbaru kabira. Kenapa kita baca tu? Sebab ikut Nabi. Kalau tak baca, boleh. Kita baca Fatihah je. Lepas tu kita baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebab apa kita baca tu? Kalau tak baca, sah. Tu baca Bismillahirrahmanirrahim. Sebab apa kita baca? Sebab mengikut sunnah Nabi. Okey, habis tu. Waladdallin amin. Kenapa kita nak baca surah? Sedangkan kalau kita turun rukuk pun sah. Sebab apa kita baca surah? Sebab ikut sunnah Nabi. Sebab tu ulama kata dalam sembahyang tu sendiri sudah ada beratus-ratus sunnah Nabi. Rukuk. Kenapa kita baca Subhan Rabbiyal Azim? Sebab apa? Sebab mengikut sunnah Nabi. Kalau tak baca, sah. Sami Allahu liman hamidah. Sebab apa kita baca Sami Allahu liman hamidah? Sebab ikut sunnah Nabi. Kita baca sah. Itulah tu perkara-perkara yang kita buat dalam semayang sendiri pun ada beratus-ratus sunnah. Jadi sebab apa? Mengaku cinta Nabi tapi tak ikut sunnah. 4, kamu mengatakan takut mati tapi tak persiapkan diri. Cakap kata takut mati tapi tak ada persiapan pun. Mati ni sakit kecuali bagi para syuhada. Kemudian kelima, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, innasyaitana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwwan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kamu. Jadikanlah dia sebagai musuh. Tetapi kamu mengikut pujuk rayunya untuk buat maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iblis tu, syaitan tu musuh. Buatlah musuh. Tapi kenapa ikut dia? Buat maksiat. Keenam, kamu mengaku takut kepada siksa neraka tapi kamu menenggelamkan tubuh kamu dalamnya. Cakap takut neraka tapi perangai macam perangai tak takut neraka. Ketujuh, kamu cintakan syurga, kata cinta syurga tapi kamu tidak beramal untuk memasukinya. Kata cintakan syurga, nak masuk syurga tapi amal tu tak macam amal ahli syurga. Orang ahli syurga ni amalan dia apa? Ahli syurga. Pertama dia melakukan perkara-perkara yang wajib yang Allah Ta'ala suruh. Tambah lagi dengan perkara-perkara sunat. Sebab nak dapat syurga yang teratas lagi, maka ditambah lagi dengan amalan-amalan sunat. Lagi apa lagi? Ahli syurga. Ahli syurga ni dia lemah lembut, akhlak dia baik. Dia tak sombong, dia tak riak. Ahli syurga. Dia tak kedekut. Ahli syurga ni tak kedekut. Kalau jenis kedekut, jenis sombong, jenis cakap nengking-nengking, itu bukan perangai ahli syurga. Ketika bangun tidur, kamu lemparkan keaiban kamu di belakang kamu, tapi kamu menghamparkan keaiban orang lain di depan mata kamu. Lalu kamu menyebabkan kemurkaan Allah. Sibuk dengan aib-aib orang lain. Kita selongkar aib orang. Aib kita tu Allah tutup dan alhamdulillah syukur. Cuba Allah buka aib kita. Jika semua ini kamu lakukan, bagaimana doa kamu akan dimakbulkan? Kita rasa tak ada lah, saya ni dah macam-macam doa tak makbul. Kenapa tak dimakbulkan? Mungkin ada salah satu daripada perkara-perkara ni yang disebut oleh Ibrahim Adham.
Kalau tidak pasti. Kalau tidak pastilah doa kita tu akan dimakbulkan. Doa ni cara Allah Ta'ala makbulkan doa kita dengan 3 perkara. Tiga cara. Pertama sekali, kita minta apa yang kita minta tu Allah akan tunaikan. Apa yang kita minta Allah bagi. Yang kedua, kita minta lain, Allah bagi lain. Kita minta lain, apa yang kita minta Allah tak bagi, tapi Allah tolak bala yang sepatutnya kena dekat kita, tapi dengan sebab doa kita Allah tolak bala tu. Tapi kita minta lain. Macam kita minta panjang umur, minta sihat, tapi kita sakit juga, Allah bagi sakit. Macam sakit. Kita tak tahu sebenarnya doa kita tu Allah tukar. Macam kita selamat datang pergi balik Hulu Kilir, pergi Rembau, pergi pasar malam, pergi mana-mana Hulu Kilir selamat tu, tak kena langgar dengan orang, mungkin sebab daripada doa kita. Tapi kita tak minta tu. Kita minta yang lain, tapi Allah tolak. Mungkin orang lain kena rumah kena ribut lah, kena banjir lah. Kita tak minta pun dalam doa, ya Allah, janganlah rumah kena. Tak ada, kita minta pun. Kita minta semua, minta yang ya Allah, minta ni. Tapi apa yang kita minta tak dapat. Kita tak tahu rupanya yang kita tak minta tu Allah bagi. Kita minta tu, tapi kita, selama ni kita selamat ni rupanya asbab daripada doa kita. Doa yang kita minta tak dapat yang ni, tapi Allah bagi yang ni, selamat kita. Dan yang ketiga, doa kita ni Allah akan bagi pahala di syurga nanti. Ke akhirat nanti Allah bagi syurga. Jadi mintalah doa ni. Jangan malas nak doa. Cuma doa ni ada adab dia. Pertama sekali kalau kita nak doa, mulakan dengan puji-puji. Alhamdulillahirabbil alamin. Lepas tu selawat sikit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lepas tu doa, lepas tu tutup dengan selawat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Lepas tu walham, tutup dengan puji kepada Allah. Walhamdulillahirabbil alamin. Doa dia, adab dia. Termasuk dalam gabungan redha dengan qada ialah kamu dituntut untuk sampai kepada satu yang disukai oleh Allah, iaitu Allah dengan mengerjakan semua asbab. Maknanya Allah suruh doa. Doa. Allah suruh usaha. Termasuk dalam gabungan redha dengan qada ialah kamu dituntut untuk sampai kepada sesuatu yang disukai olehnya, iaitu Allah dengan mengerjakan semua asbab. Meninggalkan dengan asbab adalah bertentangan dengan apa yang diredai oleh Allah SWT. Meninggalkan asbab. Jangan tinggalkan. Contoh kalau dah doktor nasihatkan, pakcik makan ubat, macam mana ni dah kuat, makan ubat. Tak dah. Saya kau tak percaya takdir kau. Ubat ni saya tak makan ubat. Allah saya redha je dengan Allah Taala. Tak, kena redha ni dituntut sampai kepada satu yang disukai oleh Allah dengan mengerjakan asbab. Bukanlah dinamakan redha dengan qada-nya bagi siapa yang dahaga tetapi tidak berusaha mengulurkan tangan untuk mengambil air sejuk. Saya haus lah. Ulurlah tangan tu. Saya tak nak, saya redha, saya biar dia datang sendiri. Salah tu kan. Saya sakit ni, saya biar dia sembuh sendiri. Kena usahalah. Jadi maknanya bukanlah redha meninggalkan salah tu. Tetapi tidak berusaha mengulurkan tangan untuk mengambil air sejuk. Bahkan termasuk redha dengan qada. Allah Subhanahu Wa Taala dahaga dihilangkan dengan air. Iaitu dengan cara apa? Dengan cara berjalan mengambil air tersebut atau minta kepada siapa yang untuk mengambilnya jika dia sakit dan tidak mampu mengambilnya. Kena usaha. Bukanlah termasuk dalam redha dengan qada juga jika terkeluar daripada perintah syarak. Bahkan artinya seperti yang telah disebut dahulu, iaitu tidak mempersoalkan perbuatan Allah SWT pada zahir dan pada hati serta sungguh-sungguh untuk sampai kepada segala yang dicintai Allah dengan menyempurnakan asbab terlebih dahulu. 456. Imam Haddad menyatakan orang yang redha kepada Allah SWT itu ialah orang yang menerima dengan tabah sekali ketentuan Allah SWT. Apa sahaja yang ditakdirkan oleh Allah meskipun berlawanan dengan cita-citanya ataupun tidak diingini oleh nafsu seperti celaka,
dalam jiwa dan harta, kecelakaan. Siapa nak accident? Siapa nak rumah terbakar? Siapa nak? Atau bala bencana, rumah kena ribut? Siapa nak? Tekanan hidup, miskin, siapa nak? Sempit dalam mata pencarian. Namun dia tetap sabar dan redha terhadap apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia terima, tapi dia dah usaha. Jiwanya terus bertenang dan tidak pernah bersungut, membangkang atau berganjak walaupun sedikit. Sebab Allah SWT berkuasa melakukan segala sesuatu menurut kehendaknya, iradahnya. Tidak ada siapa yang boleh menentang dan membangkang dalam kekuasaannya. Redha dengan qada Allah adalah sifat yang terpuji, ia diwajibkan atas setiap mukallaf. Maknanya redha dengan takdir tu wajib. Kalau kita tengok Indonesia punya video-video orang Indonesia yang murtad ni, dia kata apa? Saya masa saya sakit tu saya doa saya Allah Taala tak bagi. Kalau dia adil mestilah dia sembuhkan saya punya sakit. Dia tak sakit. Akhirnya saya ambil keputusan masuk jadi murtad. Dia tu. Sebab apa? Sebab dia menggunakan apa, sebenarnya dia tak redha dengan takdir. Redha dengan qada Allah dan sifat yang terpuji wajib atas setiap mukallaf. Siapa dia mukallaf? Mukallaf ni orang yang Islam lah. Orang Islam yang sampai umur, yang akal dia sempurna. Allah SWT berfirman, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah redha akan mereka dan mereka pun redha akan nikmat pemberiannya. Bayyinah. Redha merupakan kelakuan hati. Dia maknanya kalau orang kita kat tak apa, redha, saya redha, itu lain. Redha ni kelakuan hati. Jika seorang mukmin dapat merealisasikannya, maka dia akan mampu menerima semua kejadian yang ada di dunia dan pelbagai bencana dengan iman yang mantap, jiwa yang tentram, hati yang tenang. Jadi kalau betul dia boleh praktiskan, dia akan jadi jiwa dia tenang, iman dia kuat, mantap. Apa saja berlaku, dia nampak semua tu adalah ketentuan Allah, takdir. InsyaAllah dia kata kan, dalam hati tu dalam hati, InsyaAllah mesti ada kebaikan ni, mesti ada kebaikan. Diterima, redha, jiwa tenteram, hati tenang. Bahkan dia akan sampai ke tingkatan yang lebih tinggi, iaitu merasakan kebahagiaan dan ketenangan ketika diuji dengan pahitnya takdir. Itu adalah kesan daripada ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesan daripada dia mengenal Allah tu, maka apa saja yang datang, dia nampak benda tu kebaikan. Dan cinta yang ikhlas kepada dia. Tapi nak sampai tahap tu tinggi lah. Cumanya kita bila kita dah baca tu faham lah. Maknanya mudah-mudahan kita dapatlah mempraktiskan apa yang kita baca kan. Jadi orang yang redha dengan takdir, redha. Walaupun mulut tak sebut, tapi redha ni adalah kelakuan hati. Cukuplah sampai itu. Panjang lagi ya. Kita berhenti sampai muka surat 538. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan kan apa yang kita baca pada dalam kitab ni, dia mengajar kita menjadi orang yang sentiasa redha dengan takdir. Orang yang sentiasa redha dengan takdir, insya-Allah. Benda bukan senang. Dengarnya senang, bacanya senang, tapi nak beramal tu susah. Bila Allah uji kan mulalah berumur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqan haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.